Cuma saya serahkanlah pada Ustaz Ilmi untuk meneruskan cara kita. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Awalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya akramul akramin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama ya ucapkan terima kasih pada pengurusi Surau An-Nur, Haji Wasih Kapitan Haji Zaharuddin, tuan-tuan pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk datin, para asatizah. Alhamdulillah, seperti yang Haji bagi tahu tadi, sebelum ni kita dah pernah kuliah sini kan. Cuma bila dah pejabat agama buat penempatan semula lah, macam guru-guru pun ada deployment kan. Guru-guru takmir pun ada guru deployment juga. Ada berdua sojek banyak-banyak ni, dikocik-kocik kan. Tinggal lah, alhamdulillah lah, kat sini surau ni masih kekal lagi lah. Tu yang Wasir Tengah tu tak dapat lagi Masjid Wasir Tengah, sebab sebelum ni kuliah di Masjid Wasir Tengah dan Surau Wasir Kapitan lah. Alhamdulillah masih kekal di sini. Dan banyaklah saya kuliah banyak area masjid di Kuala Pilah dan di Jempol lah. Masuk jemputan di Somban, di PD, Batauliah 1 Negeri 9 kan. Jadi kalau tuan-tuan minggu ni memang ceramah Isra Mi'raj saja tuan-tuan. Alhamdulillah lah Allah pertemukan bila Haji Zaharuddin kita jemput Ustaz alang-alang hari ni 27 Rajab kan. Kita sambut. Semalam pun saya kuliah Isra Mi'raj juga. Alhamdulillah ambil kesempatan bersama tuan-tuan lah dekat surau yang serba indah ini. Sempena kita nak menelusuri perjalanan Isra, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu kan, termasuk anak-anak kita yang bersekolah, belajar apa itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat besar, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua terbesarlah selepas Al-Quranul Karim, Isra wal Mi'raj. Bila mana kita tahu peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tuan-tuan selalu baca kan, ada yang dah hadam, dah tahu dah tentang peristiwa ini. Nabi naik Rasulullah daripada Mekah ke Madinah dan naik ke langit Mi'raj kan. Isra disebut dalam surah Al-Isra ayat pertama tu kan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat dia lah, ayat surah Al-Isra. Ala kulli hal, untuk malam ini kita nak cari apa ibrah dia, pengajaran di sebalik peristiwa mukjizat Nabi yang sangat besar ni tuan-tuan. Apa pengajaran ibrah dia? Kena tahu kesan dia pada kita orang mukmin, orang Islam. Sebab bila mana datangnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ada sahabat di kalangan sahabat Nabi pun percaya ke tak percaya kan. Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan datang jumpa Haji Zahar, kata, Haji, amalan tadi dan pergi ke Thailand balik hari kan, jalan kaki. Menipu agak-agak lah kan. Itu pun kita orang biasa kan. Itu juga zaman Rasulullah, sahabat-sahabat bila mana dia dengar, betul ke Muhammad ini pendusta, penipu lah, apalah. Tetapi orang yang membenarkan Rasulullah itu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar ini dia gelar As-Siddiq, yang membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, kalaulah dihimpunkan seluruh amalan penghuni dunia ni, tak boleh lawan amalan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya hebat amalan Sayyidina Abu Bakar ni kan. Itulah bila kita berhimpun, kita tahu fadilat berada dalam majlis ilmu. Kita belajar, tahu kelebihan-kelebihan solat berjamaah, tahu kelebihan-kelebihan berada dalam majlis ilmu. Apabila kamu datang, ayul amal afdal. Bila sahabat tanya Rasulullah kan, sahabat Rasulullah kata, as-salatu ala waqtiha.
solat di awal waktu. Sangat fadilat, sangat besar. Sebab bulan Rajab ini bulan solat lah. Rasulullah, sahabat bila tengok, bila masuk bulan Rajab, sahabat melihat Rasulullah makin menambah amalan-amalan, mempertekadkan amalan ibadah Rasulullah. Sebab kita doa, Allahumma baghna fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan kan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Maksudnya Rasulullah pun bila dah masuk bulan Rajab, Rasulullah tingkatkan ibadah dia. Lebih banyakkan solat, lebih banyakkan puasa, lebih banyakkan solat malam. Ini dilihat oleh sahabat Nabi. Lebih banyakkan qiyamul lail, banyakkan ketakwaan kepada Allah. Sebab inilah masa dah orang kata kalau dah masuk Gear 3 lah, Gear 4 bulan puasa ni, Gear 5 kan, makin laju ibadah kita. Sebab Ibnu Abbas kata apa? Dalam tafsir, dia kata, Ibnu Abbas kata, amalan yang kita buat dalam bulan Rajab ini akan digandakan pahala dia. Dan maksiat dosa yang kita buat dalam bulan Rajab pun akan digandakan dosa tu lah. Sebab tu orang kata bulan-bulan ni sepanjang tahun, bukan sekadar bulan Rajab, sehinggalah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Sebab kita nak ajak orang kepada kebaikan. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang itu buat. Rumah isteri-isteri suruh abang suami pergilah masjid surau. Isteri tak pergi surau masjid, dapat pahala sama seperti suami pergi masjid. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, dia akan dapat pahala sama seperti orang yang telah disuruh buat kebaikan tu. Tanpa kurang sedikit pun kebaikan tu. Sebab itulah Islam ni, dalam masa Rasulullah Mi'raj ke langit kan, kita baru nak niat buat pahala, dah dapat satu ganjaran, belum buat lagi. Dan Rasul sekejap lagi nak baca Quran dah. Belum baca Quran lagi, dah dapat satu ganjaran. Sebab itulah Allah kata kepada wahai Muhammad, umat kamu bila kita solat daripada 5 waktu ni, seumpama pahala 50 waktu yang awalnya yang Allah perintah pada Nabi Muhammad tuan. Satu waktu digandakan 10 ganjaran. Bila 5 waktu solat, 50 kali ganjaran. Punyalah besar kan. Sebab ini kita akan cakap pasal Mi'raj nantilah. Daripada 50 waktu yang Allah perintah kepada 5 waktu sahaja. Tapi kata Allah kepada Nabi Muhammad, 5 waktu itu nilai dia sama macam 50 waktu tuan. Punyalah kasih sayang Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan. Umat Nabi Muhammad, walaupun umur kita pendek, baina 60 wa 70, 60-70 tahun, tapi ganjaran-ganjaran pahala yang Allah bagi itu sangat besar. Digandakan ratus ribu pahala yang berganda-ganda kan. Sebab itulah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Sebab dia tahu kelebihan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman kita adalah. Bahkan bila Nabi Ibrahim minta pada Allah, bila mana Allah sebut kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim pun kata nak jadi umat Nabi Muhammad lah. Sebab banyak kelebihan dia. Tapi apa? Tak boleh lah kan, kata jadi Nabi Ibrahim dari Nabi, tapi Allah makbulkan permintaan Nabi Ibrahim, masukkan nama Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir yang kita baca, tuan-tuan baca tu. Setiap kali kita baca tahiyat akhir, itulah tahiyatul mubarak. Tahiyat awal akhir itulah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah. Dialog kita at-tahiyatul mubarakatus salawat tu, sehinggalah habis, itulah dialog tuan-tuan. Dialog antara Nabi Muhammad dan Allah untuk sebelum dapat perintah. Sampai saat itu masa Mi'raj lah. Sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi diuji selama 3 tahun tuan-tuan. Peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku tahun ke-10 kenabian. Selepas berlakunya tahun Amul Huzni,
tahun kesedihan. Tahun kesedihan tu apa? Tahun selepas isteri kesayangan Nabi, Siti Khadijah, wafat, meninggal dunia, dan bapa saudara kesayangan yang dianggap seperti bapa, ya, Abu Talib. Bila dah sedih, Allah perintah kepada Jibril, bawalah Nabi Muhammad naik ke langit untuk aku bagi perintah solat. 5 waktu lah, subuh sampai isyak. Habis ustaz, sebelum ni solat macam mana? Sebelum itu ada solat juga, tapi hanya buat 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Ini fadilat daripada Nabi Ibrahim. 5 waktu yang subuh isyak tu bila? Malam Isra Mi'raj lah. Daripada solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sehinggalah solat isyak 4 rakaat. Itu perintah masa Isra wal Mi'raj. Allah perintah pada Nabi Muhammad, dan Jibril ajar Nabi daripada solat subuh hinggalah solat isyak. Nak katakan benda ni, bab solat ni sangat besar. As-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Semua amalan akan dilihat solat dulu, tuan. Inna awalu ma yuhasibun nas fi yaumil qiyamah as-solat. Perkara pertama yang akan Allah hitung di mahsyar nanti, solat lah. Bila kita dah meninggal nanti, di mahsyar nanti, setiap orang akan ada buku amalan dia, akan dibentangkan di hadapan, di mahkamah lah. Kita kat dunia mungkin tak masuk mahkamah, tapi ke akhirat semua orang akan masuk mahkamah Allah. Semuanya akan dibicarakan apa yang kita buat daripada kita kecil sampailah kita meninggal lah. Meninggal muda ke, meninggal dah tua ke, semuanya akan 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun hidup kat dunia, semuanya akan dibentang saat demi saat, tuan. Sebab kita kehidupan mahsyar itu kehidupan selama-lamanya, abadan abadah. Duduk dalam syurga selama-lamanya, nikmat. Kita dah bersusah payah beribadah dekat dunia ni, masa nikmat masa bila? Masa di mahsyar, di syurga, di alam barzah. Sebab alam barzah ni pun ada alam macam alam dunia lah kan. Kita menunggu-nunggu, kata Rasulullah, alam barzah tu ada alam dia. Masa itulah kita menunggu-nunggu pahala daripada orang, keluarga dia kan. Manalah pahala Aden, jiran sebelah sonyom kan, anak bagi sedekah surah Fatihah, Yasin, tahlil dan sebagainya, dan dia lupa kan, anak 10 orang lah contoh, tuan. Dia menunggu-nunggu, kata Nabi, penghuni alam barzah itu, alam kubur tu, dia menunggu-nunggu pahala-pahala daripada waris dia, ahli keluarga dia lah, anak ke, mak ayah ke, cucu cicit ke. Dia menunggu-nunggu, sedih lah. Bila Nabi balik jalan di suatu perkuburan, Nabi kata arwah jenazah dalam kubur ni tengah kesedihan lah, sebab keluarga tak dihiraukan, tinggal macam tu, bila meninggal lupa kan, sibuk dengan dunia lah. Asalnya sebelum Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Nabi diuji selama 3 tahun. Penduduk kota Mekah semua boikot Rasulullah, boikot Nabi, boikot keluarga Rasulullah, boikot sahabat-sahabat Nabi. Jangan kamu berurusan berniaga dengan Muhammad. Kaum Quraisy, penduduk Mekah, jangan buat urusan jual beli dengan keluarga Muhammad, sahabat-sahabat Nabi. Masa tu sampai tahap Nabi dan keluarganya hanya makan kayu-kayu ranting. Sedih tuan kan, diuji oleh Allah lah. Bila Allah tengok ujian Rasulullah dapat menghadapi ujian ini dengan ni, lepas itu meninggal pula isteri Rasulullah, isteri kesayangan Nabi lah, Sayyidatina Khadijah kan. Seorang yang kaya, jutawan, tuan. Tapi bila apa? Islam banyak menghabiskan dia punya hartanya kepada Islam. Punyalah hebat Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Kita tahu Abu Talib ni tak sempat masuk Islam kan, tapi dia sangat sayang pada Rasulullah, anak buah dia lah, bapa saudara Nabi ni. Sebab Abu Talib ini dia adalah pemimpin Mekah masa tu lah kan. Orang nak buat apa-apa pun takut, sebab Abu Talib ada kan. Tapi bila Abu Talib dah meninggal, orang-orang kafir Quraisy mula nak bunuh Nabi lah.
Sebab orang yang dekat dengan Nabi di kalangan pemimpin Quraisy dah meninggal lah. Itulah bila dah berlaku tahun kesedihan tu, Rasulullah, Allah kata kepada malaikat Jibril, bawalah, naik, bawa Nabi Muhammad naik ke langit untuk bagi perintah solat. Ini menunjukkan apa? Perintah solat itu sangat besar. Semua amalan kita orang Islam ini daripada nas Al-Quran, sunnah. Tapi solat direct terus daripada Allah. Allah jemput Nabi Muhammad naik ke langit, tuan. Menunjukkan apa? Menunjukkan solat ini sangat besar, berat, benda yang mesti kita buat. Sakit pun kena solat. Rasulullah dan hampir wafat pun masih lagi solat berjamaah di masjid, Masjid Nabawi. Dan nak wafat pun masih lagi. Peperangan pun masih lagi solat. Kita kena jaga solat. Betul kita berdoa apa, tuan-tuan? Supaya anak kita, cucu kita golongan yang pelihara solat lah. Setelah itu Allah perintahkan Jibril, kamu bawalah Muhammad naik, untuk aku bagi perintah solat pada malam itulah. Setengah ulama ini disebut dalam hadis sahih, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Malaikat Jibril turun waktu malam. Sebab benda ni berlaku waktu malam. Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Waktu malam, benda ni waktu malam. Nabi tidur kat rumah Ummu Hani. Setengah ulama kata rumah Abu Talib, tapi pendapat yang diterima banyak rumah Ummu Hani. Nabi tidur rumah sepupu dia. Malaikat Jibril datang, buka bumbung atap lah, macam kita atap rumah kita kan. Nabi Jibril datang kan, dirawatkan bersama dengan malaikat Israfil dan Mikail. Bila malaikat ni turun, dia jadi manusia biasa lah, macam kita, macam orang Arab biasa-biasa kan. Dia macam orang sahabat-sahabat Rasulullah, tapi jadi orang biasa lah, malaikat kan. Bawa Rasulullah pergi ke Kaabah. Masa tu rumah Nabi dan Kaabah tak jauh, tuan. Untuk apa? Malaikat Jibril belah dada Rasulullah, buang benda yang bisikan syaitan apa semua tu, dibasuh dengan air Zam-Zam. Dekat Hijr Ismail tu, Kaabah tu kan ada telaga air Zam-Zam. Tuan-tuan dah pergi umrah haji, tahulah kan. Air Zam-Zam area situ. Kadang-kadang kita ni silap juga. Masa saya pergi haji tahun 2008 tu, ada orang kita ingat air paip tu air Zam-Zam kan. Dia pun ambil botol, bawa botol, tak faham tulis bahasa Arab tu. Dia kata, haji, itu air biasa, bukan air Zam-Zam. Ya ke Ustaz? Dia pun tak ada tuang botol 5 liter, 10 liter tu kan. Ya kan air Zam-Zam kan. Air Zam-Zam yang ada tempat-tempat dia kan. Dia minum sebanyak-banyak kan, sampai nak termuntah. Baru tahu air yang barakah. Air yang penawaran terbaik lah. Balik Malaysia ni kata, betul ke Ustaz, nak jual kat kedai kat Malaysia ni air Zam-Zam ke air paip ke air Ulu Bendol ke apa kan? Yang tadah kat Ulu Bendol tu kan. Air Zam-Zam ni sekarang tak boleh jual gaji juga. Katanya tabung haji pun dah sekat, kecuali daripada Arab kan, Arab Saudi. Bila Nabi telah dibedah oleh malaikat Jibril, Jibril kata, atas perintah Allah, aku nak bawa engkau wahai Muhammad untuk Isra' wal Mi'raj, perjalanan. Maka Jibril pun naik ke langit syurga, bawa binatang, salah Al-Buraq nama dia. Buraq ini salah satu binatang yang terdapat dalam syurga, tuan-tuan. Dia besar daripada keledai, kecil sikit. Orang kata tuan-tuan pernah dengar bagal. Bagalnya ada sayap. Sebutan bagal tu lah, sambungan kuda dengan keledai. Nama dia bagal, ada sayap lah. Bagal ni, buraq ini, dia sejauh mata memandang. Kalau dia jauh nampak 50 km, dia akan terbang 50 km lah. Maksudnya laju lah buraq ni. Dia berwarna putih, kata Nabi dalam peristiwa Isra' dalam hadis Imam Bukhari. Nabi kata buraq ini warna putih. Dia ada sayap. Dia Nabi Jibril dan Nabi Muhammad naik buraq daripada Mekah Masjidil Haram, dia pergi ke Palestin dulu, tuan. Sebab apa Palestin? Sebab bumi Palestin ni orang kata
highway naik ke langit. Menunjukkan famousnya bumi Baitul Muqaddis Palestin ini daripada zaman Nabi-Nabi hingga Nabi Muhammad hinggalah sekarang diperkatakan oleh orang satu dunia sebab adanya Israel itu kan perang syuhada yang syahid itu, sebab ramai lah dia cepat jalan lorong naik ke langit bumi Baitul Muqaddis tu. Habis kan itu highway naik Baitul Muqaddis tu kan. Dalam bila ambil burak itu jalanlah naik burak malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dan malaikat Jibril sampai dekat Baitul Muqaddis, dia singgah beberapa tempat dulu. Tempat yang pertama singgah dekat bumi Taibah. Taibah tu nama sekarang dia Madinah lah. Jibril kata, wahai Muhammad, nanti kamu akan tinggal dekat bumi ini. Maksudnya dia tahu dah, Jibril dah beritahu Nabi Muhammad, kamu akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila mana akhir kehidupan kamu lah. Itu tempat pertama yang disinggahi oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Bumi Madinah. Nabi berhenti, Nabi solat 2 rakaat apa semua kan. Lepas tu Nabi teruskan perjalanan. Nabi pergi ke Bukit Tursina. Dan malaikat Jibril tempat Nabi Musa terima wahyu, kitab Taurat tu kan, selama 42 hari tu. Tempat Nabi Musa, Bukit Sinai, Gunung Sinai kat Mesir tu, kat Egypt tu kan, tempat Nabi Musa terima wahyu daripada Allah. Dan seterusnya Nabi pergi lagi bersama Jibril ke sebelum sampai Baitul Muqaddis tu, pergi tempat kelahiran Nabi Isa dan makam Nabi Musa. Kalau kita kaji kenapa Isra wal Mi'raj ni banyak kaitan dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ini Nabi yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan. Nabi Musa, dia sebut, kalau kita pernah baca Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini dapat anugerah untuk bercakap secara direct dengan Allah. Bahkan Nabi Musa ini dia pernah nak minta pada Allah, nak melihat Allah. Gunung Sinai masa dia terima wahyu tu, Nabi Musa kata, aku ni dah beribadah kepada kamu, wahai Allah, teringin juga nak tengok kan, nak lihat macam mana rupa apa semua kan. Dia minta pada Allah. Jadi Allah kata tak nak mengampakan Nabi Musa ni. Belum lagi Allah turun tunjukkan bau cahaya saja hancur berkecai Bukit Tursina kan. Hancur berkecai Bukit Tursina tu. Maksudnya bau cahaya Allah saja belum lagi turun kan. Masa tu pensan Nabi Musa, atau kata aku beriman kepada Allah, Allah dan Rasul, kata Nabi Musa. Bila dah selesai, maka sampailah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa. Nabi pun tambatlah burak tadi dekat Masjid Al-Aqsa. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Masjidil Aqsa, kita kena pergi. Kalau ada rezeki tuan-tuan, Nabi Muhammad kata ziarahlah 3 masjid kan. Masjidku, kata Nabi, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di bumi Baitul Muqaddis. Kalau ada kesempatan lah, ada rezeki lebih kan, ada duit lebih, bolehlah pergi ke Baitul Muqaddis kan. Nabi kata kalau boleh sebelum kita bertemu dengan Allah ni, ziarahlah 3 masjid yang utama ni lah. Kalau tak ada duit, bukan kuasa, kena wajib ustaz. Kena jual tanah lah apa kan. Jual tanah bukan murah saja. 10,000, 20,000 kan. Maksudnya kalau ada rezeki lah, kesempatan pergi ziarah. Ustaz takut juga kalau pergi kan, kata nak pergi jihad dengan Palestin kan, time ni lah kan. Tapi tak, Masjidil Aqsa tu dikawal oleh tentera Israel kan. Selama kawan-kawan dah pernah pergi tu, dia kata dikawal oleh tentera Israel lah. Nak masuk tu orang asing, orang Malaysia ke Indonesia ke, dikawal oleh tentera asing. Bila dah sampai Masjidil Aqsa tu, Rasulullah, Allah hantar ruh-ruh para Nabi dan Rasul, daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh-ruh. Masa itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa dekat Masjid Al-Aqsa. Dan malaikat Jibril beritahu pada Muhammad, wahai Muhammad, kamulah jadi imam, sebab kamu, Nabi Muhammad adalah
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad jadi imam lah kepada semua nabi dan rasul yang telah diutuskan oleh Allah daripada zaman Nabi Adam hinggalah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Bila dah selesai, Rasulullah kata dalam hadis Imam Bukhari, datang Jibril bawa air. Ada setengah pendapat kata 3 jenis air, ada setengah pendapat kata 2 jenis air, iaitu arak dan madu, susu. Tapi Nabi Muhammad pilih apa? Pilih susu lah. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu telah pilih fitrah. Kalau bila pilih arak, nanti umat kamu pun akan minum arak lah, apa bir apa semua kan. Ada setengah riwayat kata satu lagi air biasa, air yang dicampur madu. Tapi pendapat yang banyak diterima di kalangan ulama, 2 sahaja. Dah selesai minum susu tu, Jibril pun ambil tangga Mi'raj. Mi'raj ni tangga Isra', perjalanan Rasulullah Mekah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj daripada bumi naik ke langit. Bila kita tanya apa asal kejadian Isra' wal Mi'raj ini, puncanya pernah terjadi pergaduhan lah antara langit dan bumi. Langit kata belakang aku ni ada syurga, ada neraka, ada arash, ada macam-macam kenikmatan yang hebat lah. Lepas tu bumi kata tak biasa-biasa lah, tapi dalam aku ni ada Nabi Muhammad. Langit kata betul juga, hebat. Jadi minta pada bumi, langit kepada Allah untuk naik, Nabi Muhammad ni naik ke langit lah. Sebab pilihan salah satu yang manusia yang diangkat di langit. Dia dah naik, Rasulullah kata Jibril bawa aku naik burak tadi, terus naik ke langit yang pertama. Jauh tuan. Nabi kata langit pertama ni nak pergi langit kedua 500 tahun perjalanan. Maksudnya jauh lah jarak dia. Sab'an shidada, 7 petala langit. Ini disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya benda peristiwa ni sampai saja langit yang pertama, seperti mana yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, Jibril minta supaya dibukakan pintu lah. Setiap langit itu ada penjaga dia, ada penjaga pintu dia. Setiap langit itu ada malaikat-malaikat yang diutus oleh jaga langit, setiap langit-langit lah. Jarak ada 500 tahun perjalanan. Seumpama cincin yang dibuang di padang pasir, tuan. Maksudnya kocik lah. Bayangkan cincin itu kita buang padang pasir, itulah seumpama bumi ni dengan langit-langit, 7 langit tu, tuan. Maksudnya alam ni sangat luas. Kita sebut dalam solat Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar, Allah sangat besar dalam solat kan. Sebab solat ini bukan sekadar bacaan. Solat itu adalah apa? Bacaan, pujian. Kita sebut puji Allahu Akbar kan. Dan permintaan daripada hamba kepada Tuhan. Itu solat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-solat kan. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat, melainkan orang yang khusyuk, tuan. Walaupun kita solat 5 minit, tuan. Kalau 5 waktu baru 25-30 minit kan. Tapi nak buat orang senang. Sampaikan Nabi Musa pun dah tahu, wahai Muhammad, umat kamu ni dah 5 waktu pun tak mampu nak buat. Nabi Musa pun dah tahu, tuan. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu pun Nabi Musa kata Muhammad tu kurang lagi. Itu masa dia jumpa Nabi Muhammad lah. Bila Nabi dah langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi melihat seorang lelaki yang sangat tinggi. Dia tahu Nabi Adam ni tinggi kan, 60 hasta pun. Kita nanti bila dia kata ada sekiranya masuk syurga, tiang kita sama macam tiang Nabi Adam. Dan wajah kita ni bercahaya. Cahaya daripada mana? Cahaya daripada amal ibadah yang kita tuan-tuan lakukan. Cahaya itulah yang akan masuk ke syurga ni, tuan. Amal-amal ibadah tuan-tuan, baca Quran, solat, ibadah itulah, cahaya itulah yang akan masuk ke jannah lah, dalam syurga Allah kan. Bila dah bertemu Nabi Adam, bila dah selesai, dia kata selamat datang wahai anak yang soleh
dan Nabi yang soleh. Disebut oleh Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari. Dia kata selamat datang kepada Nabi yang soleh, Nabi Adam. Jibril kata itulah ayah kita lah, atuk kamu kan, manusia pertama Nabi Adam. Bila dah selesai, Jibril kata jom Muhammad, kita naik langit yang kedua. Naik burak ni laju lah kan. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sebab apa Nabi Yahya dan Nabi Isa? Sebab dua orang Nabi ini hidup satu zaman, tak jauh beza dia. Mak mereka adalah sepupu. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa tak ada ayah. Isa bin Maryam, Allah sebut dalam Quran kan. Selalu kata, tuduh kata anak haram lah apa, padahal kuasa Allah kun fayakun. Jibril tiup, sembuh kepada, terus hamil kan. Rahim Siti Maryam, mak kepada Nabi Isa lah. Anak Yahya, dia tahu ayahnya Zakaria. Zakaria ni dia lama kahwin tapi tak ada anak kan. Tapi sebab dia doa ambil berkat Siti Maryam tu, barulah lahir. Tu yang risau kan, kita kahwin 20 tahun, 10 tahun lambat dapat anak kan. Nabi-nabi pun dah ada tu. Ada nabi yang jangan risaulah kalau kita semua ada anak lelaki. Ada nabi yang semua anak lelaki. Ada nabi yang semua anak perempuan. Ada nabi langsung tak ada anak. Ada nabi yang ada anak meninggal waktu kecil. Itu semua dah dilalui oleh semua para nabi dan rasul. Janganlah rasa kita lah yang paling ujian, paling terima. Ujian tak ada anak ke, anak meninggal waktu kecil ke, semua yang telah diterima. Ujian-ujian itu dilalui oleh para nabi dan rasul. Mereka yang lebih iman, mereka lebih hebat lagi daripada kita kan. Mereka redha. Maksudnya apa? Beriman dengan qada dan qadar Allah. Itu kata rukun iman kan. Kalau Allah takdirkan kita ni lambat kahwin ke, lambat dapat anak ke, ada anak meninggal waktu kecil ke, accident ke, semua yang telah menjadi qada dan qadar Allah, Allah telah tentukan. Kita nak redha benda tu kan. Bila dah bertemu tadi dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, teruskan perjalanan naik ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia berdakwah di Mesir. Nabi Yusuf ni 3 bulan. Nabi Muhammad bila naik ke langit yang ketiga berjumpa Nabi Yusuf, dia terkejut. Tapi tahu Nabi Yusuf ni sangat kata handsome lah, maskulin lah apalah. Kalau kata sekarang ni kita orang Melayu, anak dara kita K-pop lah, tengok power Korea tu handsome tak apa semua kan. Lebih handsome jauh lagi Nabi Musa ni kan. Ada ulama kata Nabi Yusuf ini ambil separuh kecantikan, kehandsoman Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Nabi keturunan kan. Kalau tengok keturunan Bani Israel, isteri daripada Nabi Ibrahim, isterinya sehinggalah Nabi Yaqub, Nabi Ishak, keturunan Bani Israel, wajah comel-comel, cantik-cantik macam orang-orang Yahudi tu lah. Mereka keturunan Bani Israel kan. Tapi mereka jauh daripada Islam. Allah bagi mereka nikmat, wajah yang cantik, wajah yang rupawan, otak yang bergeliga, jenius. Tapi mereka dicerca oleh Allah dalam surah Al-Baqarah kan, dalam Quran. Sebab dia orang jauh, berlakon je nak tolong Islam kan. Padahal jauh, golongan Yahudi dan Nasara. Dia sampai langit yang ketiga tu, buat orang Mesir selalu handsome sangat Nabi Yusuf ni. Bila Nabi Yusuf lalu kat pasar sampai terpotong tangan anak-anak dara kan. Terkejut tengok Nabi Yusuf ni sangat marvelous lah. Anak dara kita kan, handsome kan. Tu yang Nabi Muhammad bila naik langit ketiga, dia terkejut lah tengok kehandsoman Nabi Yusuf ni kan. Tapi kalau Nabi Muhammad lagi yang pertama, ada setengah pendapat ulama kata Nabi Yusuf itu separuh kecantikan Nabi Muhammad. Bila dah selesai, Nabi Jibril kata, tak apa mat, kita naik lagi langit yang keempat. Lajulah. Langit yang keempat dan bertemu dengan Nabi Idris kan. Nabi Idris ni antara Nabi yang masih hidup, yang berada di langit keempat. Sebab apa dia berada di langit keempat Nabi Idris? Sebab Nabi Idris ini Adam, Idris. Nabi Idris lepas Nabi Adam. Maksudnya antara Nabi terawal lah. Nabi Idris ini dia seorang yang kuat beribadah. Kawan-kawan dia adalah di kalangan para malaikat tuan. Anda kata hebat tak hebat Nabi Idris ini?
kawan dia di kalangan Nabi, para malaikat. Dia pun bila kawan baik dengan malaikat ni, dia pun suruhlah malaikat nak tengok langit dunia, nak tengok syurga neraka kan. Tapi tu dia nak minta dicabut nyawa, pernah dicabut nyawa, lepas tu hidup kembali kan. Tapi dia nak masuk syurga. Tapi Allah kata apa? Orang pertama yang akan masuk syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak boleh lah Nabi Idris. Jadi tunggulah, duduk dengan langit yang keempat tu. Sehinggalah berlakunya hari kiamat, barulah kamu akan masuk syurga selepas Nabi Muhammad dan umatnya. Tuan-tuan bayangkan, besarlah ganjaran yang Allah bagi kat umat Nabi Muhammad. Kita ni umat akhir zaman, last kali ni. Tapi kitalah umat yang akan pertama dihisap, dimasukkan ke syurga atau neraka, berbanding dengan umat-umat Nabi-Nabi terdahulu yang dah meninggal beribu-ribu tahun. Zaman Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad 6,000 tahun. Nabi Muhammad sekarang hampir 1,500 tahun. Ada 7,000 ke 8,000 tahun dah daripada zaman Nabi Adam. Berapa lama mereka berada dalam kubur tu kan? Kita ni mungkin sekejap je dalam kubur tak tahu. Sebab yang tahu Allah lah. Bila berlakunya hari kiamat, bila dah jumpa Nabi Idris tadi, Jibril pun bawalah Nabi Muhammad naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni sepupu Nabi Musa. Dia membantu dakwah Nabi Musa. Sebab Nabi Musa dia gagap-gagap sikit sebab ada kes dengan Fir'aun. Jadi Allah hantar Nabi Harun ni untuk bantu dakwah Nabi Musa kat Mesir nak melawan Fir'aun. Fir'aun ni bukan senang kan, kerajaan besar kan. Buat piramid lah apalah. Perlu kan, tangan hampir-hampir dia bunuh. Banyak kisah dia lah Nabi Fir'aun, Nabi Musa. Nabi Harun ni janggutnya belah kanan putih, belah kiri warna hitam. Sebab bila Nabi Musa naik Bukit Tursina terima wahyu tu, dia tengok umat dia berpecah belah. Dia turun-turun gunung Sinai tu, dia marah Nabi Harun, dia tarik janggut Nabi Harun sampai jadi putih hitam. Nabi Musa ni jenis orang kata jenis bongeh lah, jenis kasar kan. Orang Arab Mesir ni jenis kasar sikit. Jenis garang, jenis angin lah orang kata kan. Jenis kasar, jenis orang kata hebat lah, bertenaga kan. Sebab pemakanan mereka, dari segi pemakanan. Dah selesai jumpa Nabi Harun langit yang kelima, terus Nabi Muhammad naik bersama dengan Jibril di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, bila aku naik ke langit yang keenam, melihat kesedihan Nabi Musa. Bila dia tanya, Jibril tanya, kenapa wahai Nabi Musa? Aku sedih sebab selepas aku ada Nabi yang lebih mulia lah, Nabi akhir zaman. Umatnya lebih ramai masuk syurga daripada umat aku lah. Umat Nabi Musa ni memang dah ramai umat dia. Tapi akhirnya umat Nabi Muhammad lah yang paling ramai. Sebab itulah Nabi Muhammad kata apa? Suruh galakkan kita lahirkan keturunan banyak-banyak kan, supaya ramai umat Nabi Muhammad, berbanding dengan umat terdahulu lah. Sebab Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Bila dah sampai jemu dengan Nabi Musa, Jibril berkata, jom naik langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia nampak seorang lelaki dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Kaabah penduduk langit. Kalau kat dunia kita ada Kaabah dekat Mekah tu, dekat langit penghuni langit malaikat, dia ada Kaabah dia namanya Baitul Ma'mur yang terletak di langit yang ke-7. Ada seorang lelaki duduk bersandar. Nabi Muhammad kata dalam hadis Imam Bukhari, lelaki tu dia bersandar. Bila tanya, wahai Jibril, siapakah beliau itu? Jibril kata, itu adalah Abuka. Maksudnya penghulu bapa sekalian Nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, selamat datang wahai Nabi yang soleh. Sebut oleh Nabi Muhammad lah. Dia kata Nabi Muhammad, maksudnya salam lah dekat umat kamu. Bila pertemuan inilah, maksudnya Nabi Muhammad kata, bagi tahu dekat umat kamu, wahai Muhammad, syurga ini luas. Setiap orang yang masuk syurga,
Allah akan bagi dia tanaman yang sangat luas untuk dia berkebun lah. Sama sebab syurga tu tuan-tuan sama macam kita dekat dunia ni. Selalu banyak kali sebut kan, bila kita meninggal masuk syurga, kehidupan syurga itu sama macam kehidupan kita kat dunia ni. Kalau tuan-tuan kat dunia, kat Joseph ni berkebun ke, berjual beli ke, dekat syurga pun sama kan. Itulah kehidupan kita selama-lamanya. Sebab kehidupan syurga itu abadan abadah, selama-lamanya, bukan 1000 tahun, bukan 1,000,000 tahun, tapi abadan abadah. Tapi nak masuk bukan senang. Inilah sekarang ujian dia. Sebab tu Allah ada datangkan syurga dan neraka. Nabi Ibrahim kata, Muhammad, kamu bagi tahu umat kamu, berbanyakkan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir itu sangat hebat. Zikir itulah akan jadi tanaman-tanaman syurga, kata Nabi Ibrahim. Dia suruh pesan kepada Nabi Muhammad, bagi tahu umat kamu, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setengah ulama sambung, wala haula wala quwata illa billah. Zikir ini kalau kita amalkan, fadilat dia sangat besar. Disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, ganjaran-ganjaran syurga itu sangat subur, tanahnya lapang. Zikir itulah. Bila dah sampai langit yang ke-7, Nabi melihat malaikat sekali 70,000 tawaf Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni terletak betul-betul di atas Baitul Kaabah dekat Mekah. Kalau kat dunia, Kaabah kat Mekah, Arab Saudi tu, Baitul Ma'mur tu atas Kaabah, di langit yang ke-7. Dia adalah Kaabah penghuni langit lah. Dan Nabi kata, aku melihat setiap kali malaikat tawaf 70,000. Dah tawaf 70,000, hilang, datang lagi 70,000 malaikat. Sebab malaikat ni setiap langit sangat banyak. Malaikat ni banyak tuan-tuan. Emosi kita ni, kalau kita rasa gembira, sedih, marah ke orang, itu pun perasaan itu, emosi itu dibawa oleh malaikat daripada langit turun ke bumi, bagi kat kita. Yang kita marah orang, sayang isteri, sayang anak, marah anak, itu emosi itulah yang dibawa oleh para malaikat. Nak gambarkan banyaknya malaikat tu banyak lah. Itulah gambaran emosi kita. Bila dah selesai, Nabi pun naik ke Sidratul Muntaha kan. Malaikat Jibril kata, aku tak boleh naik, cukuplah sekadar ni sahaja. Kalau teruskan lagi, tak boleh, hanya kau saja wahai Muhammad. Ada peringkat-peringkat lagi. Ada Soriful Aklam. Nabi naik tempat ditulis takdir tuan. Nabi melihat malaikat tu tulis tek. Tulis takdir kita. Tulis takdir kita, rumah dua, beli kehidupan kita kat dunia macam mana. Nabi melihat malaikat tu tengah tulis takdir, Soriful Aklam kan. Takdir manusia-manusia tu. Termasuklah kat Sidratul Muntaha tu ada pohon-pohon kan. Ada pohon-pohon. Pohon tu ada semua nama penghuni dunia ni, termasuklah Islam ke bukan Islam. Kalau Google nama tu, pohon tu, terus malaikat maut ambil, tanpa lewat 1 saat 2 saat dicabut nyawa kan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa telinga kita ni borosing kan. Itu tandanya daun orang yang dicabut nyawa tu terkena kat daun kita. Risau kan. Jangan daun dan jatuh dah. Risau dah borosing tu. Dah borosing tu tak lama kan. Risau kan. Tapi disebut oleh Rasulullah, kalau telinga kita borosing tu, daun orang yang meninggal tu, kan daun tu jatuh terkena kat daun kita. Tapi daun kita tak adalah terjatuh. Tapi kalau daun kita jatuh, kita pun habis. Malaikat maut tanpa lewat 1 saat. Kalau tu bunyi bising, berdengar tet, belah kanan ke belah kiri ke. Itu bukan nak takut kan. Ini disebut oleh Rasulullah kan. Daun dekat Sidratul Muntaha tu. Kalau ada 8 bilion manusia, 8 bilion lah daun-daun. Ada malaikat yang Nabi melihat, dia mengira hujan yang turun. Tuan-tuan bayangkan, setiap kali hujan berapa banyak air turun kan. Ada malaikat yang tugas dia kira berapa banyak air hujan turun. Punyalah banyak malaikat dekat langit tu.
yang Nabi sebut dalam hadis sahih lah, hadis Imam Bukhari kan. Termasuklah tadi bila pohon kat Sidratul Muntaha tu, termasuk bila gugur daun tu, terus malaikat maut ambil, pergi ke dunia ambil nyawa kita lah. Sebab daun tu ada nama kita, nama isteri kita, nama anak kita, nama mak ayah kita. Kalau gugur dua-dua daun, meninggallah kita. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Termasuklah telinga borosing tadi lah, ada terkena, daun tu terkena kan. Kita Ustaz jangan terkena lagi dah kan. Kalau gugur tu jauh-jauh sikit kan. Ustaz tahu kan, itu semua kuasa Allah kan. Jangan terkena daun dan jatuh daun dia, risau malam ni dan ni pahala tak banyak lagi Ustaz. Dah lama sikit kat dunia kan. Tapi pohon itu tuan-tuan, dia berada dekat Sidratul Muntaha kan. Pohon nama kita lah. Sidratul Muntaha tu, Nabi naik lagi dekat Mustawa. Dekat Mustawa itulah Rasulullah dapat perintah solat daripada Allah kan. Yang kita baca dialognya apa? Dialognya yang kita baca dalam tahiyat awal tu, Rasulullah kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itulah dialog Rasulullah kepada Allah. Allah balik assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab balik, Nabi tak lupa umat dia, assalamu alaina. Alaina tu kamilah. Rasulullah ingat umat-umat dia. Rasulullah ni bukan diingat dia seorang je, tapi Rasulullah balik di hadapan Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kemudian disambung oleh para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kita baca dalam ayat awal tu, itulah dialog Allah Nabi Muhammad bersama dengan Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang diabadikan dalam solat. Kita baca sehari berkali, itulah. Dan kita sebut tahiyat akhir sebut Nabi Ibrahim atas permintaan Nabi Ibrahim. Maka Allah perkenankan supaya nama Nabi Ibrahim disebut oleh umat Nabi Muhammad lah. Kita baca kan, assalamualaikum ayuhan Nabi Ibrahim wa ala Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Bila tamu Allah berkata perintahkan, asalnya 50 kali waktu solat lah, 50 waktu. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad pun turun ke bila turun lalu berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sonyap je, maksud tak ada apa lah. Turun langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa yang difardukan Allah kepada kamu, umat kamu? Nabi Muhammad kata 50 waktu. Jangan Muhammad, banyak tu, besar tu huruf kan. Pergi minta jumpa Allah tu, kurangkan lagi. Nabi Muhammad kata okey. Nabi Muhammad pun bertemu dengan Allah untuk kurangkan, naik sehinggalah tinggal 5 waktu solat. Daripada 50 waktu tinggal jadi 5 waktu solat. Dah 5 waktu solat ni pun Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu 5 waktu ni pun tak mampu nak buat. Bagus tak bagus Nabi Musa ni kan. Dia pun tahu, dah awal dia tahu kita ni 5 waktu pun payah nak solat kan. Benda ni memang berlaku sekarang kan, berat benar kan. Bahkan Rasulullah kata, aku malu temu dengan Allah minta kurang. Kalau 50 waktu tuan-tuan, memang kita tidur kat surau Juasih lah. Surau An-Nur ni kita solat sejam, solat lagi. Lepas sejam solat lagi. Makan tidur semua kat pun semua kat sini lah. Kerja pun semua kat sini lah. Tapi semua yang Allah tahu kan. Nabi Musa kata dah 5 waktu pun umat kamu tak mampu wahai Muhammad. Dan tinggal satu. Kalau satu, untung Ustaz, masalah satu pun tak solat kan. Kalau dah turun 5 jadi 1 pun entah-entah tak solat kan. Habis dia tengok apa? Takkan nak kosong pula kan. Ada tak payah perintah solat. Sodak je kalau tak payah solat. Untung lah kan. Padahal kita tahu solat itulah amalan yang paling besar, utama, yang akan ditanya oleh Allah kan. Bila selesai, Nabi Musa kata okey 5. Kata Allah berfirman, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu 5 waktu itu ganjaran dia sama seperti 50 waktu. Allah bagi tahu direct kepada Rasulullah lah. Sebelum Nabi turun ke langit dunia kan. Maksudnya 1 kali solat ganjaran dia 10. 5 solat 50 waktu kan.
Sebab innal hasanat bi asyri amsalihha. Setiap amalan kebaikan yang kita buat diganjari dengan 10 ganjaran, 10 kebaikan. Sebab itulah orang kata, kenapa Ustaz puasa sebulan Ramadan campur 6 hari lepas Syawal kan, seumpama setahun. Yalah, kalau sehari 10, 30 kali 10 dah 300 kan. 6 kali 10 60. Itu 360. Seumpama kita berpuasa setahun, sebulan Ramadan dan 6 selepas habis Ramadan bulan Syawal kan. Seumpama kita berpuasa setahun. Bila selesai, turunlah balik. Bila turun-turun ke langit tu dia semangat. Allah perintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kamu bagi tahulah pengikut kamu, penduduk Mekah, tentang peristiwa yang sangat besar, mukjizat Nabi ni, Isra wal Mi'raj ni kan. Peristiwa sangat besar, ganjaran sangat besar, hebat. Masa Nabi sampai, sebab benda ni berlaku kejap, daripada malam, tengah malam hinggalah sebelum subuh kan. Sampai Abu Jahal ada pula masa tu kan. Dia pun Quraisy, dia pun olok-olokkan Nabi. Dia kata Nabi ni menipu lah, berdusta lah, buat lawak lah, apalah. Lepas tu dia suruh, dia kata, wahai Muhammad, aku nak engkau bagi tahu penduduk Mekah. Dia naik ke bukit lah. Dulu mana ada mikrofon tu kan. Tapi orang Arab dulu suara kuat. Tu Bilal azan, satu Mekah boleh dengar suara dia. Sebab orang Arab ni tenaga dia luar biasa, dalaman dia, batiniah dia kuat. Sebab aspek makanan. Kita ni kadang lemah kan. Makanan banyak mana makan santan kau je. Tu lemah badan dia kan. Orang Arab ni dia jaga makanan apa semua kuat. Kadang kita Melayu makan santan lagi kuat je. Orang Arab kata santan ni lagi kuat kan dia sebenarnya. Bila orang Arab makan santan, tapi orang Arab ni dia jaga kan, tak makan benda berminyak lah apalah. Tapi orang Arab Mesir ni, kalau tuan-tuan pergi Mesir, dia suka minum air gas. Itu yang bahaya tu kan. Kena potong kaki risau kan. Kena koceng manis kan. Sebab orang Arab ni walaupun dia minum air gas, tapi dia kerja kuat. Kerja sampai malam. Keluar peluh kan. Banyak berjalan. Kita ni susah nak tengok berjalan. Naik kereta, naik motor kan. Orang Arab ni dia banyak biasakan dirinya berjalan. Pergi solat masjid, pergi solat Jumaat. Bukan kata tak ada motor kereta, ada. Tapi dia lebih suka berjalan. Sebab dia tahu khasiat banyak berjalan ni untuk kesihatan kan. Nabi pun banyak berjalan, sihat. Kita ni takkan nak berjalan, mampu Ustaz nak pergi Joseh, nak pergi pilah bahau berjalan mampu. Tak sempat beli barang, pensan tu pergi jalan kan. Apa guna ada motor kereta kan. Orang dulu ialah mungkin motor kereta tak ada kan. Dekat-dekat dia punya kampung-kampung. Bila selesai tu, hanya Sayyidina Abu Bakar sahaja yang membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar ni digelar As-Siddiq, yang membenarkan apa Rasulullah sebut. Punyalah hebat tak hebat Abu Bakar ini. Dia nak bantu dakwah Nabi ni. Dia suruh Nabi ceritakan bagaimana gambaran Masjidil Aqsa tu. Sebab ada di kalangan sahabat Nabi pun confused, ragu-ragu. Betul ke ni kan? Macam tak percaya. Sekejap pun dah balik Mekah daripada Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad pun ceritalah gambaran-gambaran wahyu. Allah bagi wahyu Masjidil Aqsa macam mana kan. Sampai tahap tu pedagang-pedagang Mekah ni, mereka berdagang di Baitul Maqdis. Jarak dia 1,200 km. Dia kata betul lah Nabi Muhammad cakap ni. Macam inilah gambaran Masjidil Aqsa. Macam inilah gambaran Palestin, macam inilah. Orang yang pernah pergi ke Palestin dia tahulah kan. Sebab zaman dulu mana ada kita naik kapal terbang apa semua kan. Ada orang berdakwah, pedagang, berniaga, naik unta, naik kuda. Tahun dulu lah. Sekarang ni tak ada lah tuan-tuan kan. Apa kita nak pergi Kedah naik unta, naik kuda lah kan. Apa guna ada bas kapal terbang apa semua kan. Ustaz, saya ni zuhud, nak ikut cara zaman Nabi lah. Nak berjalan kaki. Mampus tuan-tuan kan. Itu kalau apa pun ada motor kereta lah. Bila dah selesai, punyalah hebat tak hebat Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak membenarkan supaya orang Mekah percaya kan. Sebab mukjizat Nabi sangat besar. Sangat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran sangat hebat. Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan. Masuklah. Lepas itulah dah selesai, Jibril datang ajar solat kan.
solat subuh, isyak apa semua kepada Rasulullah hingga selesailah. Patutlah kita sedikit sinopsis lah, sedikit peristiwa kronologi Isra wal Mi'raj. Sebab kadang-kadang ada cara untuk cari datangnya rezeki apa semua kan. Sebab dalam satu peristiwa tu Imam Syafi'i dia bersama dengan Imam Malik, guru dia kan. Imam Syafi'i kata ada rezeki ni kita kena usaha baru datang. Maksudnya kita kena bekerja lah, baru kita dapat hasilnya, dapat duit, dapat gaji, dapat buah. Lepas tu Imam Malik, guru dia kata apa? Ada rezeki yang kamu beriman, bertakwa kepada Allah, akan datang rezeki tu kan. Wa may yattaqillah, ayat 1000 dinar kita baca tuan kan. Bila kita beriman, bertakwa kepada Allah, akan datang rezeki tu. Gitu. Macam biasalah orang berilmu ni kan, discussion. Pada satu hari tu Imam Syafi'i berjalanlah di sebuah kampung, di kebun lah, di tepi kebun tu kan. Dia nak ambil buah tu. Tapi owner tu kata kalau kau nak buah, kamu kena ambil, bekerja lah untuk dapatkan buah tu kan. Dia pun kerja orang kuat, maka dapatlah buah-buah daripada owner, pemilik kebun tadi lah. Dia pun balik lah nak berjumpa dengan Imam Malik, guru dia. Dia nak kata kat Imam Malik, nak katakan betul lah, dalam Quran kata, hadis Nabi ke, kalau nak sesuatu kena bekerja, kena usaha kan, barulah kita dapat. Senyum Imam Malik, senyum lah. Orang berilmu ni cara dia ada adab dia kan. Dia tak adalah dia kata dekat guru dia, kau ni tak betul kan, kata tapi orang berilmu ni dia ada adab dengan guru dia kan. Cakap, wahai guruku, aku tunjukkan tadi aku dah bekerja di sebuah kebun, kemudian dapat hasil dia lah selepas penat bekerja kan. Lepas tu Imam Malik senyum lah, guru dia. Betul Imam Syafi'i, kamu kata tu, apa yang kamu kata Syafi'i tu betul. Tapi aku hari ni cuaca panas, teringat nak makan buah kan. Jadi kau datang bawa buah. Maksud dia tak payah usaha, tak payah bekerja. Imam Malik tak payah nak bekerja berpuluh-puluh pun, datang Imam Syafi'i bawa buah kan. Tandanya apa? Dia beriman, beribadah kepada Allah, takwa, amal kepada Allah, datang rezeki. Orang bawa duit, orang bawa buah ke apa, bagi buah. Itu sebab keimanan, ketakwaan kita. Itu jalan cara rezeki lah, cara jalan yang Allah sandarkan. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit kongsian ni lah berkenaan peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebagai ibrah, pengajaran kita lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab peristiwa ni sangat besar, mukjizat Rasulullah kedua terbesar selepas Al-Quranul Karim lah. Mukjizat Rasulullah yang paling besar Al-Quran, yang kedua adalah Isra wal Mi'raj lah. Allah tengok Nabi kesedih. Ini menunjukkan apa? Pentingnya Baitul Muqaddis tu pada orang Islam. Daripada zaman Nabi sehinggalah hari kiamat, bumi Palestin itu diperkatakan sehinggalah hari kiamat. Berbangga orang Palestin tu kan, kalau kau mahsyar nanti mereka lah yang paling banyak masuk syurga kan, syahid, syuhada. Kita orang tak tahu tuan. Orang Palestin tu Allah bagi dia jalan masuk syurga, jalan syahid. Kita orang tak tahu masuk syurga jalan apa. Sebab tu syurga jalan ni banyak. Jadi orang yang baik, berakhlak yang baik, banyak berpuasa, sedekah dan sebagainya, itulah cara kita masuk jalan ke syurga. Allah lah. Tapi hebatnya Allah bagi kepada orang Palestin ni banyak yang syuhada, mati syahid. Nikmat rezeki yang paling besar pada orang Palestin lah tuan. Mudah-mudahan kronologi Isra wal Mi'raj ini dapat kita hadam lah. Ini bukan untuk apa, setiap tahun nanti akan ada. Kita tahu, paling kurang kita tahu bila orang tanya macam mana peristiwa perjalanan Rasulullah sehari kan, tengah malam sampai sebelum subuh untuk dapat perintah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat ibrah lah, ada pengajaran dia. Terutama kita dah nak masuk bulan Syakban ni, tak lama dah Ramadan. Dia kata dah Gear 3, Gear 2, Gear 3 lah. Tingkatkan ibadah kita, banyakkan solat. Kalau sebelum ini seminggu sekali datang masjid surau, mungkin lepas ni dapat datang hadir ke masjid setiap hari. Atas rezeki peluangnya Allah bagi, nikmat masa lapang lah. Sebab kita tahu Rehan pun dia nyanyi kan, 5 sebelum 5 kan, sihat sebelum sakit, dan akhirnya hidup sebelum mati lah. Mudah-mudahan insya-Allah ibrah Isra wal Mi'raj ini sebagai, sebab bila tak
sebagai orang beriman, kita kena yakin dan percaya dengan peristiwa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi kan. Peristiwa agung sangat besar ini mudah-mudahan jadi pedoman lah pada kita, insya-Allah. Saya sebutkan itu tuan-tuan. Mudah-mudahan pada malam tadilah, kalau ikutkan semalam peristiwa Isra Mi'raj tu malam tadi, setengah ulama suruh banyakkan amalan-amalan, utamanya solat malam kan. Solat sebab dia perintah solat direct daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab itulah perintah solat yang sangat besar, hebat banding dengan amalan-amalan yang lain. Kata bila dah settle solat, settle lah semua kan tapi kalau solat kita fail, habis yang lain pun fail lah sebab benda pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah as-solat. Saya kata syukur kepada tuan-tuan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sa'iatin fa min nafsih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.